Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Pasir Gudang, yaitu Hassan Abdul Karim. Dan saya amat tertarik dengan tajuk yang mana beliau mengatakan bahawa Malaysia bukan di bawah kuasa top 5 UMNO. Dan daripada kenyataan itu, dia membidas ataupun dia cuba menjawab apa yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong UMNO, iaitu Ahmad Mazlan, yang juga ahli Parlimen Pontian, yang dilihat tidak bertanggungjawab kerana hanya menyebut perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang di-Pertuan Agong mesti bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Dan dia kata di sini Ahmad Mazlan cuba menyembunyikan fakta bahawa Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa budi bicara kepada yang di-Pertuan Agong untuk bersetuju atau menolak permohonan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen di bawah perkara 40/2 dan kurungan B. Jadi, saya dah pun melihat apa yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong UMNO, dan saya juga melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh orang yang telah pun dipecat oleh UMNO, iaitu daripada Datuk Zahirin. Saya juga melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Pasir Gudang ini. Jadi, apa yang saya dah boleh lihat di sini daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong UMNO ni, yang mana pada saya juga saya lihat dia cuba bertindak untuk menyembunyikan sesuatu, yang mana di sini dia hanya mengeluarkan 40/1, yang mana ini dikatakan yang di-Pertuan Agong mesti bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Jadi dia seolah-olah di sini kita lihat dia memaksa. Jadi apa yang kita lihat di sini, orang seperti Ahmad Mazlan ni berada dalam politik negara, pada saya juga tidak memberi manfaat kepada kita rakyat ni, kerana kita lihat betapa angkuhnya pemimpin-pemimpin UMNO ni dulu apabila mereka berada dalam kerajaan. Kerana kita lihat dialah orang yang bertanggungjawab dengan isu mempromosikan GST, yang mana GST ni tidak pernah menguntungkan rakyat. Macam mana seorang pemimpin negara kita ini boleh bertindak mengatakan GST ini boleh menguntungkan rakyat? Kalau menguntungkan negara tu bolehlah juga. Ini nak menguntungkan rakyat. Dari mana rakyat kena bayar teks, dikatakan untung. Kita beli barang harga RM10. Kalau dicampur dengan GST, 5% dah berapa? Jadi ada RM10.50. Jadi isunya macam mana nak untung? Jadi saya melihat waktu UMNO Barisan Nasional masih berkuasa, mereka akan membuat perkara-perkara yang mana mengelirukan rakyat seperti mana ini. Yang mana apabila disebut perkara 40/1 ni, yang mana dia cuma melihat ke arah yang di-Pertuan Agong harus bertindak untuk menasihat Perdana Menteri agar bubar Parlimen. Tetapi dia tidak pernah menyebut tentang pembubaran Parlimen di bawah perkara 40/2 dan kurungan B. Ini isu dia, yang mana ini akan melibatkan bahawa Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa budi bicara kepada yang di-Pertuan Agong untuk bersetuju atau tidak. Jadi yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak untuk membubar ataupun tidak membubar, kerana kita dah pun ada kuasa di bawah perkara 40/2 dan kurungan B ini. So inilah kerja pemimpin-pemimpin UMNO yang mengelirukan rakyat. Apabila kita lihat dia menyerang kepada Pakatan Harapan berkenaan dengan isu pembubaran ini, yang menjadi kerajaan adalah mereka. Yang menjadi Perdana Menteri juga adalah di kalangan mereka. Tetapi top 5 UMNO ni, yang mana kita lihat rata-rata mereka terjebak dengan masalah yang kita lihat sebagai skandal ataupun melibatkan rasuah. Mereka-mereka ini hendakkan pilihan raya tetapi menyalahkan parti lain, menyalahkan komponen pembangkang demi untuk mereka takut nak masuk penjara, terutamanya presiden mereka itu sendiri. Dan kita tahu Ahmad Mazlan cerita pasal GST, tetapi tungtang-tungtang kita dengar dia juga mendapat dana daripada Najib daripada duit 1MDB ini. So ini isu dia. So apa yang saya lihat daripada kenyataan Ahmad Mazlan selama-lama ini, seolah-olah kita rakyat ni bodoh, yang mana dia cuba nak memperbodohkan kita dengan hujah-hujah yang dia rasa dia sendiri bijak. Tetapi dia tidak ingat bahawa dia tu naik dengan mandat rakyat. Jadi dia kaya sendiri, rakyat Papua Kedana. Di kawasan Parlimen dia juga kita lihat tidak sehebat mana pun. Yang mana apabila dia bercakap saja seperti yang kita lihat hari ini, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu, seolah-olah dia cuba untuk berbohong. Inilah kisahnya.
Jadi apa yang saya lihat di sini, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh UMNO nih, apabila dia menyalahkan PHS ini tadi, kita lihat apa yang berlaku hari ini. Dia menyalahkan PHS takut kerana belum mendapat sokongan mutlak daripada rakyat. Jadi mereka nak segerakan kerana takut rakyat nak menyokong kepada PHS. Hari ini UMNO nak begitu cepat nak melakukan pilihan raya, bahawa di sini kita jelas lihat bahawa sebenarnya yang takut ni UMNO. Kalau kamu rasa PHS itu tidak mempunyai sokongan orang Melayu, kenapa kamu nak takut? Kamu nak buat bila-bila masa pun, tahun depan pun boleh. Dan kita lihat hari ini, saya sewaktu buat video ni, daripada pagi sampai ke petang ni, hujan. Yang mana, jika berlaku bencana alam, jika berlaku banjir, dalam pilihan raya ini nanti, ini baru kita lihat, belum lagi masuk pada, ini baru permulaan Oktober. Jadi kalau berlakunya banjir, yang mana melibatkan rakyat ini nanti, bagaimana? Adakah top 5 UMNO ini yang nak bertanggungjawab? Tidak. Jadi, pada saya, isu yang kita lihat hari ini, bahawa Malaysia bukan di bawah kuasa top 5 UMNO ni, inilah masalah kita sekarang ni. Top 5 UMNO ni berkuasa sangat ke? Apakah top 5 UMNO ni akan bayar hutang 1 MDB? Jadi top 5 UMNO ni yang nak mengaturkan politik negara kita ini, yang mana mereka ini adalah diangkat oleh rakyat. Dan mereka-mereka ini hari ini cuba untuk mendabik dada, untuk mereka nak kekalkan kuasa tetapi menyusahkan rakyat. Lebih baik kita tolak. Jadi saya lihat kepada pimpinan UMNO yang ada hari ini, lebih kepada tembolok mereka sendiri, lebih nak menyelamatkan pimpinan-pimpinan mereka yang ada kes mahkamah, yang mana didorong oleh pimpinan-pimpinan muda mereka yang inginkan kekuasaan itu demi untuk mereka mengautkan projek tender yang ada dalam kerajaan ini. Ingin mengautkan kekayaan melalui politik, bukan dengan mereka lakukan perniagaan, mereka mempunyai kebolehan untuk mereka menjaminkan kehidupan mereka, tetapi lebih kepada politik untuk diri sendiri. Jadi ini yang saya lihat. Yang mana hari ini, top 5 ini, mereka amat ketakutan jika PHS itu memerintah. Itu saja. Jadi mereka hari ini nak buat pilihan raya, nak bubarkan parlimen, tetapi salah ke PHS. Padahal mereka ini cuba menarik perhatian daripada orang-orang Melayu, rakyat di luar sana, agar menyalahkan PHS dalam isu ini. Padahal PHS itu dah tak terdaya. Hari ini kerajaan yang ada menggunakan jentera kerajaan, menggunakan apa yang ada dalam kerajaan, termasuklah Ahmad Mazlan ini sendiri. Jadi kita lihat, mereka begitu gah sekali menyalahkan orang lain, tapi hakikatnya mereka sendiri telah pun salah gunakan kuasa. Apa yang kita lihat hari ini. Jadi apa yang kita lihat, siapa yang membantah apa yang mereka cakap, nak memperbetulkan sesuatu, maka akhirnya mereka akan dipecat. Jadi inikah parti yang dilihat demokrasi? Dan pada saya, UMNO sudah tidak relevan lagi kerana apa yang dia lakukan ini, yang kita lihat dia membelakangkan. Cuba kalau Pakatan Harapan yang melakukan perkara ini, saya rasa mulalah dia keluar kata bahawa khianat kepada raja. Ini isu patut PAS juga jawab. Kerana, tapi PAS ialah. PAS bukan tahu perkara-perkara seperti ini. Dia tahu pun dia buat tak tahu. Jadi kalau Pakatan Harapan, inilah siapa sekarang ni yang kita boleh lihat menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong, menderhaka kepada Raja-Raja Melayu. Inilah ayat-ayat yang diorang buat seperti ini, akhirnya dia cuba menyembunyikan sesuatu yang boleh memberi kuasa kepada raja, dan akhirnya mereka gunakan perkara ini seolah-olah ini juga kita lihat boleh dilihat sebagai membohong. Jadi patutnya ada tindakan undang-undang kepada Setiausaha Agong UMNO ni kerana cuba untuk menipu. Saya harap perkara ini boleh dilihat di waktu akan datang jika Pakatan Harapan memerintah ambil tindakan segera kepada pemimpin yang seperti ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.